PKP, PKPD, PKPB dan PKPP. PKP, PKPD, PKPB, PKP, PKPD, PKPP. Virus COVID-19 menjadikan seluruh dunia terhenti. Tahun 2020 menyaksikan hampir kesemua negara di dunia melaksanakan perintah berkurung selepas virus yang berasal dari Wuhan, China itu mengganas. Situasi yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Virus ganas yang menyerang dunia sehingga kini telah menyebabkan hampir 4 juta orang terkorban dan berjuta lagi masih dirawat serta beribu terus dijangkiti. Malaysia mula dihantui virus maut ini pada 23 Januari 2020 membabitkan 3 warga Cina yang memasuki Malaysia melalui Johor dari Singapura. Dalam tempoh sebulan, jumlah jangkitan meningkat kepada 25 orang dengan 22 sembuh dan dibenarkan keluar dari hospital. Negara kemudian dikejutkan dengan badai tsunami COVID-19 yang menyaksikan peningkatan jangkitan mendadak membabitkan peserta perhimpunan tabligh di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur. Jangkitan yang mula dikesan pada 11 Mac 2020 itu menyaksikan 3,375 kes positif COVID-19 dicatatkan dengan 34 kematian. Penambahan kes COVID-19 pada ketika itu memaksa Malaysia melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan di mana segala aktiviti ekonomi serta sosial ditutup dan hanya sektor yang esensial sahaja dibenarkan beroperasi. Sekatan jalan raya dibuat di seluruh pelosok daerah dan negeri bagi memastikan kepatuhan rakyat terhadap arahan berkenaan semata-mata untuk menurunkan kes jangkitan COVID-19. Malaysia telah menyaksikan 3 siri pelaksanaan PKP iaitu PKP 1.0 yang bermula pada 18 Mac 2020 sehingga 3 Mei 2020. PKP 2.0 pula pada 13 Januari 2021 manakala PKP 3.0 pada 12 Mei 2021. Pada 18 Mac 2020, bermulalah satu peristiwa yang tidak pernah kita jangkakan akan berlaku yang menyaksikan kita terpaksa duduk di rumah selepas kerajaan mengumumkan akan melaksanakan PKP bagi mengawal jangkitan COVID-19. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Arahan duduk di rumah nampaknya disahut semua rakyat Malaysia. Masing-masing akur dan patuh dengan pelaksanaan PKP. Malah pelbagai bakat kreatif rakyat Malaysia terserlah. PKP, PKPD, PKPB, PKP, PKPD. Ke sana, ke sini, 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 ke sana, ke sini. Kejayaan pelaksanaan PKP 1.0 ini menyaksikan penurunan ketara dalam kes jangkitan COVID-19 di Malaysia. Pada 1 Julai 2020, Malaysia pernah mencatatkan kes sifar jangkitan tempatan dengan hanya 1 kes import. Kejayaan Malaysia melandaikan kes meraih pujian dunia. Malah negara kita turut diiktiraf sebagai antara negara yang berjaya mengawal wabak COVID-19. Kelekaan ketika pilihan raya negeri Sabah ke-16 yang dilaksanakan pada 26 September 2020 akhirnya mengundang padah apabila angka jangkitan COVID-19 kembali mencatatkan peningkatan yang mendadak. Kes harian 2 angka sejak 10 Jun 2020 telah meningkat kepada 190 kes sehari dengan kira-kira 154 kes dilaporkan di Sabah. Selepas melalui beberapa siri PKPP, PKPB yang diperkenalkan kerajaan selepas kita melalui fasa getir pada PKP, nampaknya rakyat Malaysia sekali lagi terpaksa berdepan dengan sekatan pergerakan. PKP 2.0 dilaksanakan bermula 13 Januari 2021 selepas angka jangkitan COVID-19 kembali meningkat. Pada mulanya, PKP 2.0 hanya melibatkan 6 buah negeri iaitu Pulau Pinang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, Melaka, Johor dan Sabah. Namun ia kemudian diperluas ke 6 negeri lain iaitu Pahang, Perlis, Perak, Negeri Sembilan, Kedah
Terengganu dan Kelantan. PKP 2.0 yang dikuat kuasa tidak seketat apa yang dilalui ketika PKP 1.0, di mana banyak sektor ekonomi dibuka dan hanya perjalanan merentas daerah dan negeri tidak dibenarkan. Bagaimanapun, kelonggaran berkenaan nampaknya dikatakan tidak berjaya mengawal jangkitan COVID-19 yang tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun, kerajaan bertegas pelaksanaan PKP 2.0 berbeza dengan PKP pada Mac 2020 bagi mengelakkan impak ekonomi yang mendalam kepada rakyat Malaysia. Yes, kita mahu menjaga kesihatan rakyat kita, tetapi dalam masa yang sama kita juga mahu melindungi kepentingan rakyat kita, terutamanya golongan-golongan miskin. Rakyat yang miskin, pedagang-pedagang mikro, pedagang-pedagang kecil-kecilan di tepi jalan yang terpaksa bergantung kepada pendapatan harian, dan jika kita tutup sedikit dan kesan yang terpaksa ditanggung. Selepas melalui PKP 2.0 yang dikatakan separuh masa itu, rakyat Malaysia sekali lagi terpaksa berdepan dengan PKP 3.0. Jumlah jangkitan yang nampaknya tidak menunjukkan penurunan dan Malaysia pernah mencatatkan hampir 10,000 kes sehari, sekaligus memaksa kerajaan melaksanakan PKP 3.0 mulai 12 Mei hingga 7 Jun 2021. Kerajaan kemudian mengumumkan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara selama 14 hari bermula 1 Jun hingga 14 Jun 2021. Namun, pelaksanaan total lockdown kali ini telah menimbulkan kritikan kerana ia dilihat longgar dengan beberapa sektor ekonomi dibenarkan beroperasi menyebabkan istilah duduk di rumah itu tidak wujud. Semasa total lockdown, pengisiannya kita mesti tumpukan secara spesifik, fokus. Ada dia punya task force untuk menangani tempat kerja, premis. Ada task force yang untuk menangani isu kluster sekolah nanti. Dan ada juga yang akan menangani komuniti. Yang ini, minta maaf saya cakap, kita tidak nampak di dalam pengisian lockdown. Jadi, itu yang kita, rakyat dan juga ramai nak lockdown, nak tutup semua, tengok orang di jalan banyak juga. Jadi orang kata lockdown apa? Sebab perkara tu kita sama ada kerajaan pihak berkuasa tidak begitu fokus dan tidak menggemblingkan fokus kepada punca-punca kluster yang macam katakan Ismail cerita. Kita ada data semua, tapi kita tidak menggunakan secara tuntas. Sementara itu, Profesor Ekonomi Graduate School of Business UKM GSB, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan pula berpendapat, walaupun total lockdown adalah cara yang dilihat terbaik, namun kesan penutupan sepenuhnya ekonomi tidak harus dipandang remeh. Walaupun secara mudah melihat macam itulah cara yang terbaik, tetapi kita tidak boleh memandang ringan kesan menutup sepenuh-penuhnya, ya. Kerana kita harus ingat bahawa untuk kita menangani masalah COVID ini juga, kita memerlukan dana. Kerajaan perlukan hasil. Kita kena mencari jalan bagi saya bagaimana cuba sebanyak yang boleh menyeimbangkan. Contohnya sekarang ni di pasaran antarabangsa, ekonomi negara-negara maju semakin meningkat dan mengukuh. Jadi apakah kita, kalau kita menghentikan ekonomi kita, berarti negara kita ini separuh lebih daripada pendapatan negara adalah bersandarkan kepada pasaran ekspor. Jadi adakah kita terus secara mutlak ingin memastikan menutup sepenuhnya? Kelelahan rakyat menghadapi beberapa siri PKP serta peningkatan kes jangkitan COVID-19 yang mendadak dan masih tiada penghujungnya itu menyebabkan ada pihak yang mula menyalahkan Kerajaan Perikatan Nasional. Media sosial dijadikan sebagai medan dalam menyuarakan kekecewaan dan rakyat sudah berani menghentam kerajaan secara terbuka sehingga hashtag kerajaan gagal turut trending di media sosial. Namun, adakah konotasi kerajaan gagal itu hanya patut dipersalahkan kepada Kerajaan Perikatan Nasional semata atau sebenarnya ia perlu dilihat secara menyeluruh termasuk kegagalan kita dalam mematuhi SOP dan usaha dalam menangani COVID-19? Krisis ini harus dilihat sebagai krisis nasional, bukan krisis politik. Kalau kita melihat dari naratif politik, maka gagallah kerajaan. Tapi kalau kita lihat dari naratif krisis diri, maka saya rasakan kita mampu untuk memobilisasi, menggambling keseluruhan tenaga yang ada. Dan saya lihat, jika isu ini terus menjadi satu isu politik, maka kita akan melihat dari lensa politik. Kita harus keluar daripada sudut itu. Jika kerajaan ini gagal,
Siapa yang boleh betulkan? Saya cakap rakyat. Kenapa tidak dalam krisis ini, daripada kita menunding jari, bagaimana kita mampu untuk atasi isu ini? Adakah kepatuhan itu menjadi tanggungjawab kerajaan atau kita? Adakah komunikasi harus diubah? Dan saya rasakan bahawa kita tidak boleh lagi bermain dengan sentimen. Angka hari ini bila dah melangkau 7,000, bermakna kita masih bermain dengan sentimen. Sentimen itu harus diubah. Bila kita bercakap dengan soal kehimpitan, soal mental kesihatan, soal kemiskinan, soal imigran, soal hospital, fasiliti hospital, semua itu merupakan antara isu yang harus kita lihat secara bersama. Dan saya melihat bahawa cakaplah kerajaan ini gagal atau tidak, tetapi ia juga menjadi tanggungjawab bersama untuk mempertulkan keadaan. Dan saya percaya tidak ada kerajaan yang mahu menggagalkan diri mereka. Tidak ada rakyat yang mahu negara ini jatuh disebabkan oleh krisis kesihatan ini. Walaupun apa jua yang kita hadapi kini, sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersama-sama berganding bahu dalam menangani COVID-19. Program vaksinasi yang sudah dimulakan sejak awal tahun 2021 diharap dapat disegerakan dalam membawa Malaysia keluar dari terowong yang gelap. Dan sebagai rakyat Malaysia, janganlah kita berputus asa kerana perang melawan COVID-19 masih belum berakhir.